السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أما بعد، Alhamdulillah kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram menurut perspektif Islam. Dan pada malam ini kita insya-Allah masuk pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang masih dalam perbincangan berkenaan dengan halal dan haram dalam perkahwinan dan rumah tangga pada tajuk merancak, yakni muka surat 137. Yang ini tajuk merancak ataupun onani. Dalam suatu kesempatan boleh jadi rangsangan seksual datang begitu kuatnya sehingga akhirnya seorang remaja misalnya mempergunakan tangannya dengan menyentuh kemaluannya secara berulang-ulang untuk menyalurkan hasrat seksualnya ini. Perbuatan ini sering diistilahkan dengan merancak ataupun masturbasi ataupun onani, yang pada umumnya ulama mengharamkannya. Imam Malik merujuk kepada ayat berikut. Tajuk kita berkenaan dengan merancap, maksud merancap ataupun onani ataupun masturbasi, yakni menggunakan tangan ataupun alat-alat untuk merangsangkan, yakni seksual, memuaskan nafsu seksual dengan menggunakan tangan ataupun alat-alat untuk memuaskan nafsu. Ini panggil sebagai merancap atau masturbasi. Yang mana perbuatan ini pada umumnya diharamkan oleh ulama. Yang mana Imam Malik merujuk kepada ayat berikut, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7 yang bermaksud, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Sesiapa yang mencari sesuatu di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah merupakan satu daripada penyakit ataupun satu daripada boleh dikatakan penyakit jiwa lah, yang menggunakan alat ataupun tangan untuk memuaskan nafsu sendiri. Kadang-kadang boleh berlaku sebab apa rangsangan nafsu ini terjadi dengan sebab melihat gambar-gambar yang tidak baik ataupun video-video yang tidak baik yang mungkin sekarang boleh ditonton di dalam mana-mana internet dan sebagainya. Ini adalah merupakan perkara yang perbuatan ini, perbuatan onani ataupun merancap ataupun
masturbasi ini adalah haram menurut ulama, yang mana di antaranya yang mengharamkannya Imam Malik, di mana beliau merujuk kepada ayat surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7 yang bermaksud dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, yakni kemaluan untuk melepaskan keinginan seksual. Allah Subhanahu wa taala jadikan isteri ataupun boleh kepada hamba sahaya. Ini adalah merupakan jalan untuk memuaskan hawa nafsu seksual. Dan sesiapa yang mencari sesuatu di balik itu yang lain daripada isterinya, yang dengan menggunakan tangan ataupun alat-alat untuk memuaskan hawa nafsunya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun, yakni melampaui batas agama, terkeluar daripada jalan petunjuk Allah, maknanya perbuatan itu adalah haram. Di mana kalau kita perhatikan dalam ilmu usul fiqh, macam mana kita nak tahu, nak kenali sesuatu perkara itu haram. Yang pertamanya ada sirah nahi, sirah larangan, ataupun yang kedua ada sirah tahrim, sirah haram. Yang ketiganya ada yang dicela, perbuatan itu dicela. Contoh yang di sini, apa perbuatan disebut di sini? Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Perbuatan itu, perbuatan yang melepaskan keinginan hawa nafsu ataupun seksual selain daripada isteri ataupun hamba sahaya yang dimiliki dengan menggunakan tangan umpamanya, ianya adalah faulaika humul 'adun, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah merupakan kaedah usul. Jadi kaedah usulnya adalah merupakan satu kaedah yang ulama rangka bagaimana kita nak faham sesuatu hukum. Jadi bagaimana kalau kita lihat perkara itu diharamkan, bagaimana nak lihat dalil itu adalah haram. Yang kita sebutkan tadi ada sirah nahi, yakni sirah larangan. Yang kedua sirah tahrim, sirah haram. Yang ketiganya perbuatan itu tercela ataupun perbuatan itu dicela oleh syarak. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan suatu celaan. Famani betara, maka barang siapa yang mencari wara azalik, selain daripada itu, selain isterinya, selain daripada hamba sahayanya, faulaika humul 'adun, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan termasuk yang dicela ini yakni menggunakan tangan lah. Sebab menggunakan tangan tu bukan isteri, menggunakan tangan tu bukan hamba sahaya yang direstui oleh agama. Orang yang menyalurkan hasrat seksual dengan tangannya berarti termasuk ke dalam kategori dalam ayat orang yang sesuatu mencari di balik itu. Famani betara, orang yang mencari sesuatu di balik itu. Di balik apa? Di balik isterinya. Tidak mendatangi isteri ataupun tidak mendatangi hamba sahaya di sebalik itu. Yang dihalalkan dalam agama untuk memuaskan hawa nafsu ini dengan isteri. Ataupun kalau ada hamba sahaya zaman dahulu, hamba sahaya ini adalah merupakan jalan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan cara yang lain. Maka manakala dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, mani adalah saki-baki atau cecair yang keluar dari tubuh, sehingga boleh sahaja dikeluarkan seperti halnya pada pendarahan. Pandangan ini diikuti oleh Ibn Hazm. Ulama Hanabilah menetapkan bolehnya meracap itu dengan dua syarat. Pertama, ada kekhawatiran berlakunya perbuatan zina. Kedua, tidak mampu bernikah. Ada pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dan pandangan ini disokong oleh mazhab Al-Zahiri, Ibn Hazm. Mazhab Al-Zahiri ini diiktiraf di dalam Islam. Di antara ulamanya Ibn Hazm.
Di mana menurut pendapat Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, aiman itu umpama sakit baki atau cahaya yang keluar dari tubuh seperti bagaimana darah. Yang mana seseorang yang bimbang dia ini akan boleh terlibat dengan penzinaan atau boleh yang ataupun tidak mampu bernikah, mana dia boleh untuk menggunakan tangan. Tetapi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ini mungkin boleh kita terima apabila nafsu seseorang sangat kuat dan khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tetapi masuk kita ambil perkata tetapi ini, tetapi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal ini mungkin boleh kita terima apabila nafsu seseorang sangat kuat dan khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Contohnya ialah kes pelajar atau pekerja negeri rantauan. Jika di tempat semacam ini terdapat banyak hal yang boleh menimbulkan rangsangan seksual, maka tidaklah mengapa jika seseorang itu melakukan meracap ini untuk merendam gejolak nafsu seksualnya, itu pun dengan syarat jika ianya khawatir akan terjerumus kepada perbuatan zina dan dilakukan secara tidak berlebihan serta tidak dijadikan sebagai satu kebiasaan. Walaupun begitu, syaratnya ianya tidak sesuatu yang berlebih-lebihan dan tidak dijadikan sebagai satu kebiasaan. Walaupun sebegitu, kebanyakan majoriti ulama mengatakan perbuatan menggunakan tangan ataupun meracap itu adalah haram. Asal hukumnya adalah haram. Melainkan keadaan yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini keadaan yang sangat membimbangkan, sangat bagaimana takut terjerumus dalam penzinaan dan juga tidak boleh nak mengawal nafsu itu. Sebab apa? Duduk di tempat rantauan jauh pada isteri, pergi belajar ataupun bertugas, sehingga dibimbangi akan terlibat dalam penzinaan. Dan perkara itu tidak boleh dijadikan sebagai adat kebiasaan ataupun dilakukan secara berlebihan. Dan kalau seorang tu suka melihat tayangan-tayangan tidak baik dalam internet atau gambar tidak baik, ini perbuatan tu jelas dia mendorong diri dia sendiri kepada perbuatan tidak baik, bukan dalam keadaan untuk menjaga daripada penzinaan. Yang dia sendiri mencari jalan untuk sampai kepada penzinaan. Ini maksud yang di sini dalam keadaan yang terpaksa, darurah masuk di sini, duduk jauh daripada isteri, duduk di tempat yang boleh mengancam dia, boleh takut dia terlibat dalam penzinaan. Dan kalau saja-saja melihat tayangan-tayangan tidak baik atau gambar-gambar tidak baik, kita sendiri yang menjerumuskan diri kita kepada perkara itu. Namun akan lebih baik lagi jika mereka dalam kes di atas mengikut apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada pemuda yang tidak mampu berkahwin supaya berpuasa. Walaupun sebegitu, Rasulullah SAW yakni ada mengajarkan kepada mereka yang tidak mampu untuk berkahwin, pemuda-pemuda yang tidak mampu untuk berkahwin, di mana Rasulullah SAW menyarankan agar mereka berpuasa. Ini adalah merupakan didikan Nabi, ajaran Nabi, nasihat daripada Rasulullah SAW. Jadi nafsu ni dapat dikendurkan dengan berpuasa. Berpuasa ini dimaksudkan sebagai wasilah untuk mendidik kesabaran, memperkuat ketakwaan dan menanamkan perasaan wujudnya pengawasan dari Allah serta menahan gejolak nafsu syahwat. Yang puasa ni intipati daripada puasa atau kesan daripada puasa, yakni yang pertamanya wasilah mendidik seseorang itu kepada kesabaran, dan juga puasa itu juga kemuncak daripadanya yang menuju kepada ketakwaan. Dan juga dalam diri dia merasai di dalam dirinya pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Puasa itu yang pertama mendidik kesabaran, dan kemuncak daripada puasa itu adalah takwa kepada Allah. Dan apabila kita berpuasa bermakna dengan latihan puasa itulah kita merasai Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kita. Sebab puasa ni adalah amalan kita dengan Allah. Seseorang yang mampu berpuasa, orang itu dia takut kepada Allah. Dia merasai kawalan ataupun penguasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab
Dia boleh makan bila-bila masa saja. Kalau orang tak nampak, dia boleh makan ataupun dia boleh minum. Tetapi bagaimana bagi orang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum bukan sebab orang, tapi dia tahu yang dapat melihat dalam keadaan gelap, sunyi, dalam keadaan bersuara ataupun sunyi, Allah Subhanahu Wa Taala dapat melihat kesemua itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wijaa." Rawahul Bukhari. Yang dimaksudkan oleh pesanan Rasulullah SAW inilah hadisnya. Bagaimana kata Rasulullah SAW, wahai para pemuda, ya ma'syar asy-syabab, man istata', sesiapa di antara kalian yang mampu untuk bernikah, hendaklah ia bernikah kerana dia lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan sesiapa yang tidak mampu, maka dia mesti berpuasa, kerana puasa itu akan menjadi penawar baginya. Ini adalah merupakan didikan, ajaran, penawar yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, kepada orang muda, kepada orang yang mungkin tidak mampu bernikah, di mana dengan berpuasa. Sebab apa puasa itu? Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawmi fa innahu lahu wijaa. Yani puasa itu menjadi penawar bagi orang berpuasa. Yani penawar yang pertamanya mendidik kesabaran, yang keduanya kemuncak daripada puasa itu adalah takwa, yang ketiga puasa itu adalah merupakan wujudnya dalam perasaan penguasaan, pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berpuasa. Ini adalah merupakan didikan terbaik daripada puasa. Jadi mana tuan-tuan boleh hafal didikan terbaik pada puasa itu apa? Kesan daripada puasa itu apa? Ada tiga. Yang pertamanya, yakni mendidik kesabaran. Yang keduanya ketakwaan, kemuncak daripada puasa. Yang ketiganya perasaan merasai, yakni wujudnya pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang puasa sudah tentulah. Kenapa dia berpuasa, kenapa dia tidak makan, tidak minum walaupun tidak ada orang? Sebab di dalam dirinya ada perasaan. Perasaan bagaimana dia merasai Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi dia, melihat dia, mendengar dia. Habis. Kita akan masuk kepada tajuk yang baru, perkahwinan. Yang bab perkahwinan. Dan pada tajuk tidak ada kerahiban dalam Islam. Islam bersikap moderat. Moderat itu maksudnya sederhana. Rahib ni maknanya orang yang tinggal di biara-biara ataupun di tempat ibadah dan mereka tidak bernikah. Itu rahib biasanya. Mana rahib ni dilawan kepada sexual license. Maknanya seksual yang dibenarkan, ada license dengan nikah tu maksudnya license untuk melakukan hubungan seksual, di mana rahib ni lawan kepada sexual license. Di mana Islam bersikap sederhana ataupun moderat dalam masalah seksual. Yang Islam adalah merupakan agama yang sikapnya sederhana, penengah dalam masalah seksual. Maksud penengah di sini, Islam tidak melarang seksual. Walaupun sebegitu, Islam menetapkan kaedah untuk seseorang itu boleh berhubung seksual dengan kaedah nikah, bukan tanpa nikah. Itu maknanya dua keadaan. Satu, Islam tidak melarang hubungan seksual. Walaupun sebegitu, hubungan seksual yang nak dilakukan itu mesti dengan jalan nikah, bukan dengan jalan yang bukan nikah. Islam tidak membiarkannya liar tanpa dikendali dan tidak pula membunuhnya sama sekali. Yani Islam tidak membiarkan keinginan seksual itu liar tanpa dikendali, dan juga Islam tidak membunuh keinginan seksual. Berbeza dengan golongan-golongan yang duduk di biara ataupun rahib ini, mereka membunuh keinginan seksual. Sedangkan manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada keinginan untuk berhubungan badan ataupun hubungan seksual.
Oleh itu Islam mengharamkan perbuatan zina sekaligus melarang hidup membujang. Seorang Muslim yang mampu berkahwin tidak diperbolehkan hidup membujang walaupun ianya dilakukan dengan alasan untuk beribadah, hidup zuhud ataupun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani Islam tidak ada istilah membujang dalam Islam. Seseorang yang mampu bernikah, dia mampu untuk memberi nafkah zahir dan batin, di mana Islam suruh bernikah. Tidak ada istilah membujang dalam Islam. Kononnya tujuan untuk beribadah. Ibadah, bernikah satu bahagian daripada hidup, dan juga beribadah sebahagian daripada hidup. Dan bernikah bukan halangan untuk beribadah. Begitu juga beribadah bukan halangan untuk bernikah. Sedangkan bernikah itu sendiri adalah merupakan ibadah. Seseorang yang berhubungan dengan suami, dengan isteri dia, iaitu adalah pahala sedekah. Itu bagaimana Islam melihat hubungan suami isteri itu adalah hubungan sedekah. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila suaminya mendatangi isteri dia. Dua-dua dapat pahala sedekah. Itu bagaimana pengiktirafan Islam kepada hubungan di antara laki-laki dan perempuan dengan jalan nikah, istimta'. Walaupun ianya dilakukan dengan alasan untuk beribadah, hidup zuhud ataupun mengabdikan diri kepada Allah, tidak ada alasan untuk bernikah. Bukan boleh beralasan kerana untuk beribadah, bukan boleh beralasan untuk hidup secara zuhud tanpa bernikah, bukan boleh beralasan tidak menikah. Kenapa? Untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling zuhud di sisi Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak beribadah, yang kuat beribadah sehingga bengkak kakinya beribadah malam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bernikah. Hatta isteri Nabi sallallahu lebih daripada 4. Rasulullah SAW menyadari bahawa ada sebahagian sahabat yang menginginkan hidup dengan cara membujang seperti halnya para rahib Kristian. Mendengar itu, segera Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada mereka bahawa hidup seperti itu bercanggah dengan ajaran Islam dan sunnah Rasulnya. Ini cerita, ada cerita yang panjang berkenaan dengan sahabat yang berkeinginan untuk hidup membujang. Sebab mereka merasai ibadah mereka itu sikit nak dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Mereka nak tumpukan ibadah kepada Allah dengan cara hidup membujang. Sehingga perkara ini didengar oleh Rasulullah SAW dan Nabi terus menegur, yang mana Islam tidak ada istilah membujang seperti keadaan rahib Kristian. Mereka duduk di biara atau tempat-tempat rumah ibadah tanpa bernikah. Kononnya dengan cara itu lebih bersih, lebih menjamin kebersihan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada istilah itu di dalam Islam. Di mana orang yang tidak bernikah dengan alasan untuk beribadah, sesungguhnya dia bercanggah dengan ajaran Islam dan juga ajaran sunnah Rasulnya. Beliau menghakis habis pengaruh demikian Beliau menghakis habis pengaruh pemikiran Kristian kepada masyarakat Islam. Dan ini tidak ada pemikiran ataupun cara hidup rahib di dalam Islam, tidak ada. Pengaruh Kristian itu Rasulullah SAW terus hakis buang, terus potong buang, terus buang. Yang ini amalan kehidupan Kristian itu tidak ada di dalam Islam. Sama ada dengan cara makan minum, sama ada dengan cara tidur bangun, sama ada dengan cara berkeluarga dan sebagainya, ataupun beribadah. Tidak ada kena-mengena dengan Islam. Islam adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah itu adalah Islam. Diriwayatkan daripada Abu Talabah radhiyallahu anhu, dia berkata, ramai sahabat Rasulullah yang ingin mengabaikan dunia, meninggalkan wanita dan menjadi rahib. Dengan nada yang keras Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah kerana memperbuat bebanan diri sendiri. Mereka memperberat diri mereka sendiri, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bebanan berat kepada mereka. Itulah mereka berada di sinagog dan gereja. Sinagog sama dengan
perkataan ataupun sauma'ah itu adalah merupakan tempat ibadah orang Yahudi. Sinagon ataupun sauma'ah itu adalah merupakan tempat ibadah orang Yahudi. Kita ulang. Di mana apabila Rasulullah mendengar ada sahabat-sahabat yang nak tinggalkan dunia ataupun abaikan dunia dengan tidak mahu bernikah, dengan tidak mahu tidur malam, dengan tidak mahu berpuasa, dengan ingin berpuasa sepanjang hari, tidak mahu berbuka, di mana perkataan itu didengar oleh Rasulullah dan Rasulullah bersabda dengan keras. Sehingga bagaimana dalam hadis itu Nabi SAW menyebut kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah kerana memperberatkan bebanan diri sendiri. Orang sebelum kamu, mereka memberatkan diri sendiri, yakni memberatkan bebanan dalam ibadah diri sendiri. Sehingga apabila Allah Subhanahu Wa Taala merestukan ibadah yang berat itu, mereka tidak mampu nak buat lagi. Asalnya perkara itu tidak disuruh oleh Allah. Tapi mereka beratkan diri mereka sendiri, sehingga apabila Allah Subhanahu Wa Taala terima apa yang mereka nak buat itu, Allah Taala tetapkan dalam syarat macam tu kena buat beratnya, sehingga mereka tidak mampu untuk membuatkan apa yang mereka sudah beratkan itu. Itu maksudnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bebanan berat kepada mereka. Asalnya benda itu tidak disuruh, tapi mereka ni teruja gairah untuk beribadah, mereka tambahkan ibadah-ibadah, dan mereka akan letakkan syarat-syarat tertentu sehingga mereka meletakkan syarat tidak mau bernikah. Jadi mereka sebut Islam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan perkara itu dalam syariat, di mana sehingga akhirnya mereka tidak mampu nak buat apa yang mereka buat, dan mereka tambah itu. Itulah mereka berada di sinagon ataupun gereja ataupun sauma'ah, yang tempat untuk beribadah orang Kristian atau apa Yahudi ini panggil gereja ataupun sinagon. Gereja ni biasa nisbah kepada apa Kristian lah. Sinagon ni lebih kepada agama Yahudi ataupun sauma'ah. Mereka sembahlah maka sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah mempersekutukan Dia, berhaji, berumrah, dan teguhlah kalian, maka Allah tetap akan bersama kalian. Rawi berkata, dan mengenai mereka ini turunlah sebuah ayat berikut, di mana ayat hadis itu panjang. Nabi dah tegur ni, kamu tak mampu begini-begini. Nabi kata, buatlah seperti apa yang Allah Taala suruh. Kamu sembahyang, kamu puasa ni setahun sekali. Sebulan dalam setahun untuk berpuasa. Sembahyang 5 kali satu hari, itu paling senang. Dan juga haji ni bagi mereka yang mampu. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syarat haji ni istita'ah, kemampuan. Jadi saya dimaklumkan tadi ada majlis doa selamat untuk para jemaah haji kan. InsyaAllah kita akan berhenti pada tempat waktu. Isyak kita berhenti. Jadi alhamdulillah. Dan saya ucapkan tahniah pada ahli karyah ataupun ahli jamaah yang dapat seruan tunaikan haji menjadi duyufur rahman, tetamu ar-rahman. Duyuf itu dhaif itu tamu lah. Dhaif itu asalnya bahasa Arab. Dhaif itu seorang. Duyuf maknanya tetamu. Duyufur rahman, tetamu ar-rahman. Jadi perkataan itu dah jadi Melayu lah. Dhaif kehormat. Asalnya bahasa Arab, dhaif. Dan jamaknya adalah duyuf. Di mana kata Rasulullah dalam Islam ni mudah. Yang pertama, kamu sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu selain daripada Allah. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala tu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kita tetapkan, kita isbatkan, kita yakin dan kita isbatkan segala kesempurnaan itu milik Allah. Dan juga kita menafikan Allah Subhanahu Wa Taala tu memiliki sifat kurang, dan juga kita menafikan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat makhluk. Itu cukup. Itu adalah akidah yang ringkas, yang mudah kita faham. Bagaimana kita nak berakidah kepada Allah tu, yang pertamanya
Yang ini kita isbatkan, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki segala sifat kesempurnaan, dan kita nafikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada memiliki sifat kekurangan, dan juga kita nafikan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat makhluk, dan makhluk tidak memiliki sifat Allah. Itu dipanggil sebagai isbat dan juga nafi di dalam ilmu akidah. Cukup, itu adalah akidah. Dan kalau kita nak belajar sebab bulu 20 dan sebagainya, itu lebih utama lah. Kalau orang tanya kita akidah kepada Allah tu bagaimana, ringkasnya mudah. Yang ini kita isbatkan, kita tetapkan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala sifat kesempurnaan, dan kita nafikan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat kekurangan, dan kita nafikan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti, tidak seumpama sesuatu. Allah Taala sebut dalam ayat Muhkamah, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti, tidak seumpama. 2 kali Allah Taala sebut laisa dan kamitsli. Ka tu seperti, misli itu seumpama. Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti, tidak seumpama sesuatu. Syai' itu makhluk lah, ataupun masiwallah, selain daripada Allah. Selain daripada Allah itu bukan Allah. Selain daripada Allah itu makhluk. Allah Ta'ala tidak bersifat makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki kekurangan seperti makhluk. Itu Allah. Allah tu khalik, makhluk tu makhluk. Allah tu pencipta, khalik tu yang dicipta. Masiwallah, asyai' tu selain daripada Allah, ataupun masiwallah. Sifat makhluk tu bagaimana? Sifat makhluk tu bagaimana? Makhluk tu macam mana kita nak kenal makhluk? Makhluk yang pertama dia hadis baru. Makhluk tu hadis baru. Yang kedua alam. Alam tu selain daripada alam. Tak kira alam ghaib ataupun alam syahadah, tu alam. Dipanggil makhluk. Kalau kita nak kenal makhluk, yang pertamanya hadis baru, yang keduanya alam, yang ketiganya mungkin boleh jadi dan boleh tidak jadi, yang keempatnya kainat yang dijadikan. Itu nak kenal makhluk ada 4. Kalau boleh hafal, hafal lah. Kalau tak boleh hafal, dia tulis. Itu makhluk. Macam mana kita nak kenal makhluk? Orang tanya makhluk tu apa? Makhluk tu selain daripada Allah tu makhluk. Masiwallah, selain daripada Allah tu makhluk. Asyai' itu maksudnya selain daripada Allah, ataupun makhluk. Allah Ta'ala itu khalik, pencipta. Makhluk tu adalah yang dicipta. Jadi kita nak kenal makhluk, yang pertama hadis baru. Allah Ta'ala tu qidam, makhluk tu hadis. Yang kedua tu alam. Alam ni mana alam? Termasuk alam ghaib, malaikat, syurga, neraka, arash Allah, mustawa manusia dan sebagainya. Itu bagi alam. Yang keempatnya mungkin 50-50. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Macam kita ni, sebelum kita ada dulu, mungkin 50-50, ada dan tidak ada. Sebab menjadikan kita tu harus saja bagi Allah, bukan wajib. Macam kita nak dapat cicit, kalau kita belum ada cicit lagi, harus saja mungkin 50-50. Mungkin kita dapat cicit, mungkin kita tidak dapat cicit. Begitu. Yang keempatnya kainat yang dijadikan. Itu dipanggil sebagai makhluk. 4. Panjang lagi lah perbahasan tu. Sifat-sifat makhluk tu bagaimana. Sama ada jisim dan juga aurat dan sebagainya. Itu banyak lagi lah. Yang tu kita belajar bab lain. Cuma kenal yang tu dulu. Makhluk tu itu. 4 tu sifat makhluk. Kalau tanya makhluk tu macam mana? Yang 4 tu kan makhluk. Maknanya masiwallah, selain pada Allah. Allah Ta'ala sebut laisa kamitslihi syai'. Yakni Allah tu tidak seperti seumpama sesuatu. Sesuatu itu apa? Makhluklah sesuatu. Ataupun masiwallah, selain daripada Allah. Yang 4 tadi. Itu yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Maka sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan dia. Sembah Allah tu betul, sembah Allah. Allah tu bagaimana? Allah tu khalik. Selain daripada Allah tu makhluk. Dan bagaimana akidah kepada Allah ni, kita sebutkan tadi ni, kita isbatkan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala sifat kesempurnaan. Kita nafikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada memiliki sifat kekurangan, dan kita nafikan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan makhluk. Itu cukup akidah yang umum macam tu. Dan nak tetapkan akidah ni kena belajar sifat 20 dan sebagainya. Dan diikuti naklah dia berhaji. Itu dia panggil rukun Islam.
Rukun iman yang jadi. Nombor satu, kenal Allah. Nak kenal Allah, sifat Allah. Sebab nak kenal Allah tu bukan kenal melalui zat, kenal melalui sifat. Biasa kita tengok makhluk, kita kenal makhluk melalui sifat. Kereta tu sifat apa? Masjid tu sifat macam mana? Hujan tu sifat macam mana? Angin tu sifat macam sifat. Nak kenal sesuatu tu dengan sifat. Dan Allah lebih lagi lah, kita tidak boleh melihat zat Allah. Nak kenal Allah melalui sifat dia. Dan selepas kita tu kenal Allah, wajib beribadah kepada Allah. Apabila kita sudah berakidah, sudah tentulah kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang memberi kesan ataupun taksir semua Allah Subhanahu wa taala. Nasi tidak memberi kesan apa-apa, ia adalah sebab saja yang kenyangkan Allah. Obat bukan sebagai hakikat kenyang. Yang kenyangnya Allah Subhanahu wa taala sebagai akidah agar kita tidak syirik kepada Allah. Kalau kita kata ubat secara pasti menyembuhkan kita, syiriklah kepada Allah. Jadi percakapan kita makan ubat tu, makan ubat Panadol hilang sakit, itu adalah merupakan majazi panggil. Dia panggil asnad majaz, yakni pinjam cakap saja. Ittihalul majaz bermakna mana cakap tu seolah-olah ubat itu dia menyembuhkan, tapi hakikat akidah kita bukan macam tu. Dia sebagai sebab saja. Hakikatnya menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus beribadah yang lain. Apabila kita beriman kepada Allah, kenal Allah, tuntutan kita adalah tidak mensyirikkan Allah. Dan selepas itu kita berhaji, berumrah, dan teguhlah kalian. Dan insya-Allah kita akan sambung semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.